Naikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, dalam memberikan kebaikan untuk memberikan kebaikan kepada kita, dan kita mengharapkan dengan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah istiqamahkan kita dan Allah berikan kita ganjaran yang besar di akhirat kelak dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan semua di kalangan kita mendapat ganjaran yang besar ini, dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi dalam surah Al-Ghashiyah. Dan pada ayat-ayat terakhir, yang mana pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang ayat yang berkaitan dengan illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, yang mana Ibnu Katsir mengatakan yakni berpaling dari amal soleh dengan anggota tubuhnya dan kafir terhadap kebenaran dengan hati dan lidahnya. Apabila Ibnu Katsir mengingatkan kepada kita tentang penafsiran ayat illa man tawalla wa kafar, tawalla yakni berpaling dari amalan-amalan soleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, agama ini adalah agama wahyu. Agama ini adalah agama yang diturunkan kepada khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyebarkan kepada kita. Agama ini bukan agama yang dicipta ataupun diciplak dari mana-mana agama, tak. Agama ini mesti dinisbahkan kepada Allah atau dinisbahkan kepada Rasulullah yang menyampaikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ayat yang telah mengisyaratkan bahawa agama ini adalah agama yang telah disempurnakan. Agama yang mengisyaratkan kepada kita, agama yang diturunkan kepada Rasulullah telah disempurnakan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangkan. Apa yang Rasulullah bawa jelas sampai. Apa yang Rasulullah tinggalkan pun jelas dan kita kena jauhkan. Apa yang dia tidak bawa, ya, maka biarkan. Jangan kita nak mencipta agama ini sendiri. Kerana ini agama. Ini merupakan agama ataupun ini adalah program wahyu. Apabila dalam ayat ini mengatakan illa man tawalla, yakni mereka tidak mahu mengikut, yang dikatakan tawalla, berpaling daripada risalah Rasulullah. Walaupun ayat ini mengisyaratkan kepada orang-orang kafir yang berpaling daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermula daripada masalah tauhid. Kenapa Syekh kat sana pula? Oh. Baik. Kawasan perempuan, nanti orang perempuan segan nak duduk. Ya, di mana apabila dia berpaling dengan arti kata dia meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, maka ini termasuk dalam perkara yang berbahaya. Meninggalkan diri daripada mengikut Rasul adalah satu perkara yang berbahaya. Ya, perkara yang menkhilafkan perbuatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pelajaran lepas kita telah bahaskan. Kita telah terangkan bagaimana golongan-golongan Khawarij, ya, berpaling hanya dari sudut cara beramal sahaja. Cara beramal sahaja mereka terjebak, ya, terjebak menjadi golongan-golongan yang sesat. Cara berzikir yang salah, sebutan dah betul dah. Subhanallah, alhamdulillah. Tetapi caranya salah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak bagaimana agama ini bila salah sikit, na'udzubillah, dia akan terpesong begitu jauh. Dan akhirnya
Kalau terpesong itu mau kembali kepada Allah, alhamdulillah. Tetapi bila dia terpesong, dia sombong, ya, dia sombong dengan apa yang dimilikinya, yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan kejahilan, maka di sana akan menyebabkan, ya, dia termasuk di dalam golongan orang yang sesat. Baik. Apabila kita bicarakan tentang golongan khawarij pada pelajaran yang lepas yang berkaitan dengan apa kaedah dia? Caranya. Berzikir dah cantik dah cara. Oleh kerana tu berhati-hati, walaupun zikir itu belum perkara-perkara yang lebih besar, perkara yang fardu, ya, perkara yang mana perkara yang lebih tinggi, ya, macam solat. Ya, Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sembahyang yang warid dalam hadis, ya, sembahyang yang telah ditetapkan di dalam hadis sahaja yang boleh kita lakukan. Lain daripada tu tak ada. Solat apa yang orang buat? Ya, berbagai-bagai solat, solat Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, solat nanti nisfu Syaban, solat lagi solat apa yang mereka ciptakan sendiri yang tidak ada dalil. Na'udzubillah. Itu pasal bila amalan ini bercanggah dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan, seolah-olah syariat itu datang dari satu arah yang mana kita pun tak tahu. Kalau ulama yang mengatakan boleh, maka syariat itu datang daripada ulama. Berbahaya. Kalau syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul itu, yakni syariat yang betul-betul dibawa melalui program wahyu, tiba-tiba datang orang memberikan pandangan untuk syariat yang lain, pendapat yang lain, lalu dijadikan amalan, maka ianya sama juga mengambil hak Tuhan untuk mengadakan syariat baru. Na'udzubillah. Syar. Ya. Tuan-tuan dan perempuan tengok sehari dua berkaitan dengan zikir sahaja. Ya. Berkaitan tengah heboh berkaitan dengan zikir hu. Sakit. Yang mana telah lari daripada manhaj yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mengatakan itu taraf yang paling tinggi, ya, ma'rifat hakikat yang paling tinggi. Sehingga kan siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah itu rendah. Sedangkan itulah yang Rasulullah sebut. Taraf Rasulullah menjadi rendah bagi mereka. Tok guru mereka, alim ulama mereka lagi besar. Jadilah mereka seperti Bani Israel. Yang memuja tok guru, memuja para ulama. Ya, yang meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak merbahaya. Ya, merbahaya. Dalil tidak ada. Dia mengkiaskan daripada kalimah Allah itu, ya, lalu dijadikan sebagai zikir. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai begitu. Ya, kita akan menyaksikan, okey, ini kita berada dalam peristiwa akhir zaman. Mantapkan dengan ilmu yang tepat, mantapkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan penafsiran 3 kurun yang terbaik. Kalau kita tidak mantap, kita akan menyaksikan betapa Islam akan hancur, yakni Islam akan dibuat sesuka hati siapa yang dikehendakinya. Tarikat Nasyabandi yang dikatakan diharamkan pada ketika dahulu sampai anak murid bersujud kepada tok guru. Ya, hari ini di antara majlis-majlis jabatan agama menghalalkan pula, membenarkan pula. Habis macam mana tuan-tuan dan perempuan? Ha, macam mana tu? Majlis agama, Syekh. Ha, majlis agama. Ha, Bun. Oh, Bun tengah minum, tak boleh nak jawab. Ha? Macam mana tu? Saya mengatakan, sesiapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah kena berdiri sungguh-sungguh. Yang mengisyaratkan Rasulullah mengatakan bahawa orang yang berpegang Quran dan Sunnah di akhir zaman ini seperti memegang bara api. Ya. Wala agama ini menjadi ghuraba, menjadi asing di akhir zaman ini. Ya. Jadi seperti Imam Ahmad apabila Mu'tazilah berkuasa, ya, mengeluarkan fatwa berbagai-bagai dan mengkafirkan Imam Ahmad, sedikit pun dia tidak berganjak. Ya, kita akan berhadapan dengan pertarungan yang sengit kerana kita mencanggahi fatwa mereka. Terpaksa kerana bercanggah dengan hadis. Nak buat macam mana? Ya, nak buat macam mana? Kita tidak akan akur apa yang dia arahkan. Kamu nak buat, kamu buat.
Tetapi kami tetap berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, dan kami tak akan berganjak, insya-Allah. Ya, terpulang kepada masing-masing, dan kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita fatwakan, apa yang kita bagi pandangan. Nauzubillah min zalik. Baik. Apabila dalam ayat ini Ibn Katsir mengetengahkan hal ini sesuai dengan firman Allah, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla, yakni kerana dia dahulu tidak mahu membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mahu melaksanakan solat. Pertama, dia mengingkari Quran dan Rasul, kemudian dia berpaling tawalla, ya, dengan tidak mahu melakukan solat. Tetapi justru itu mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Karena itu Allah berfirman, fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar, maka Allah akan mengazabkan mereka dengan azab yang besar. Dan firman-Nya, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka dikembalikan, yakni tempat rujuk dan kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajipan kamilah yang membuat perhitungan ke atas mereka, yakni kamilah yang akan memperhitungkan amal perbuatan mereka dan membalasnya. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya juga baik, tapi jika perbuatannya buruk, maka balasannya buruk. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita perkara yang penting. Allah mengatakan kepada mereka yang mengingkarkan, kepada yang mereka yang mengingkarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tuan-tuan dan puan-puan, mengingkarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kesempurnaan Islam yang diberikan amalan-amalan mengikut hadis-hadis yang sahih. Kalau dia ingkar, walaupun dia kata aku buat, tetapi dalam masa yang sama dia ingkar, maksudnya mencanggahi. Ya, bila disebutkan berzikir kalimah la ilaha illallah, dicanggahi, dia ingkar, tak setuju, makam tu rendah, nak makamnya lebih tinggi. Ini semua kalimah-kalimah palsu yang dikeluarkan oleh lidah-lidah yang tidak bertanggungjawab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengingkari risalah Rasulullah dengan secara tak kita sedari, yang menyebabkan orang berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuba lihat. Bila kita melakukan amalan-amalan yang bertepatan dengan Quran dan Sunnah, kita ketengahkan Al-Hadis, ya, mereka tuduh kita dengan kalimah-kalimah yang tidak sesuai. Bagi mereka, bagi kita, kita tak kisah kalimah apa yang dituduh. Kita akan berdiri seperti mana Imam Ahmad berdiri. Ya. Kita tak kisah. Tetapi mereka cuba beramal, tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan amalan-amalan yang bercanggah dengan Quran dan As-Sunnah ini akan menjadi debu berterbangan di akhirat kelak yang tidak ada nilainya. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan beramal dengan zikir yang seperti mana yang Rasulullah kata, kalimatani khafifatani 'ala lisan wa thaqilatani fil mizan habibatani 'inda ar-Rahman. Dua kalimah yang berat pada timbangan dan ringan pada lidah dan disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azimi. Dua kalimah ni sekarang kita sebut daripada hati yang ikhlas, Allah akan beratkan timbangan di akhirat kelak. Walaupun hanya berapa second je kita sebut. Tetapi kalimah selain daripada tu yang dicipta oleh manusia, ya, hasbi rabbi, kita bacalah panjang mana, banyak mana, lama mana. Ilahi lastulil firdaus. Bacalah banyak kali. Li khamsatun fi biha, termasuk bacalah berjam-jam. Tuan-tuan dan perempuan, confirm tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa saya katakan tidak ada satu dalil pun mengisyaratkan benda ni boleh dibaca dengan mengiktikadkan itu termasuk zikir. Kalau nak main-main dengan anak, itu lantaklah. Tetapi mengiktikadkan kalimah hu, ya, itu adalah zikir atas nama Allah, maka ianya akan tertolak. Clear akan tertolak. Ya, na'udzubillah min zalik.
Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana tu biar amalan kita ini sedikit tetapi bertepatan dengan sunnah, terus memberatkan timbangan berbandingkan amalan yang banyak tapi tidak bertepatan dengan sunnah, dia akan menjadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Sebelum kita menyesal di akhirat, berfikir dulu di dunia ni. Kerana bila nafas sudah terputus daripada diri kita, kita tak mampu untuk mengambilnya balik untuk beramal. Ya laitani, ya, alangkah baiknya. Waktu itu baru nak kata alangkah baiknya aku mengikut Rasulullah, alangkah baiknya aku mengambil si fulan menjadi kawan. Dah tak guna pada ketika itu. Ya, kerana hasil yang diambil di dalam kubur ataupun di akhirat kelak adalah waktu kita masih bernafas, waktu roh kita belum sampai ke kerongkong, waktu kita matahari belum terbit di sebelah barat lagi. Jadi kita katakan istighfar banyak-banyak bagi mereka yang cuba nak beramal dengan amalan-amalan yang bercanggah dengan apa yang Allah tetapkan. Allah mengatakan fayu'adzibuhum fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Mereka ini akan diazab dengan azab yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah mengatakan Allah akan seksa mereka azab yang besar, maka azab itu akan ditimpa terutamanya bagi mereka yang kafir kepada Allah. Dan kedua, bagi mereka yang munafik kepada Allah. Ya, ini golongan-golongan yang na'udzubillah. Yang ketiga, ahlul bid'ah. Ya, yang mana mereka melarikan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenar, ya, dan mereka beramal dengan bertopengkan Islam. Ini dia di antara tiga golongan yang berbahaya. Tiga golongan yang besar kedudukan mereka di sisi Allah. Yang kafir memang akan kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang ahli orang-orang munafik pun kekal dalam neraka. Bahkan dia diseksa dengan siksaan yang lebih berat kadang-kadang. Dan tinggal orang-orang ahli bid'ah melihat keadaan bid'ah mereka bagaimana. Kalau bid'ah yang keluarkan diri mereka daripada Islam, maka na'udzubillah mereka kekal di dalam neraka. Tetapi kalau bid'ah yang mana tidak mengeluarkan daripada Islam, mereka akan diazab. Mereka tetap akan diazab oleh Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan memandang remeh tentang azab Allah ini. Jangan biarkan kita memandang remeh terhadap azab Allah. Ya. Kalau api yang ada di dunia ni pun kita dah tak mampu untuk memikulnya, ini kan pula api neraka, na'udzubillah min zalik. Ya, memang confirm kita tidak mampu untuk memikulnya. Jadi berfikir dalam bab amalan-amalan agama ini, ya, supaya kita tidak berlaku mengikut hawa nafsu kita. Maka Allah mengazabkan dengan azab yang besar dan firman-Nya, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Ya, apabila sampai satu tahap kita berdakwah, mereka ingkar, mereka menentang. Jadi dalam risalah ini Rasulullah meneruskan dakwah, mereka ingkar dan menentangnya, maka Allah mengatakan biarkan mereka, ya, sesungguhnya inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali. Siapa saja di kalangan makhluk Allah ini, semuanya akan kembali kepada Allah. Cuma tak tahu bila. Ya, bila kita menyaksikan dalam surah Al-Hajj bahawa kategori umur tidak tahu siapa yang akan mati dulu. Tak tahu. Baby dalam buayan pun boleh mati dulu. Orang tua pula tak mati-mati. Ya. Orang muda mati lagi cepat kadang-kadang dari orang tua. Oleh kerana itu ajal hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada siapa yang boleh membongkar rahsia ajal. Ya. Mereka telah ditetapkan oleh Allah. Maka yang paling penting, bila dunia kiamat hancur lebur alam semesta ini, maka kita ni akan dikumpul di sisi Allah nanti. Yang penting kita mati. Ya, kita akan mati. Usia bagaimanapun kita akan mati. Tetapi bagi mereka yang telah mencapai usia 60 tahun, mereka telah ada di kawasan 60 tahun hijrah, mereka telah ada kawasan kematian. Itu dia. 60 tahun hijrah adalah kawasan kematian yang dikatakan tarikh expired date bagi umur manusia. Bila-bila mati.
Bila-bila masa sahaja mati, disebabkan dalil Rasulullah mengatakan kebanyakan umur umat aku di antara 60 ke 70, sedikit sekali yang melepasinya. Berarti 60, 70 waktu tu kita adalah waktu yang mencemaskan. Ya. Waktu yang kita seharusnya bersedia untuk berangkat meninggalkan dunia. Tetapi kadang-kadang kita sibuk dengan urusan dunia lagi. Ya. Kalau urusan itu tidak bermanfaat, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai bila dah sampai nyawa kat kerongkong baru nak sedar. Jangan sampai begitu. Ya, dalam usia-usia yang begini kena berhati-hati. Kemudian Allah mengatakan summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajipan kamilah yang membuat perhitungan atas mereka, yakni Allah akan menghisapkan kita. Apa dia hisap itu? Hisap itu adalah audit, ya, kalimah tu difahami. Audit apa dia? Dicek satu persatu. Satu persatu. Ya, itu pasal bila sebut audit pening kepala. Ya, peniaga-peniaga bila sebut audit kalau tak lengkap dengan resit-resit ke apa, sakit. Memang sakit. Audit lembaga hasil dalam negeri, ustaz tolong bagi resit. Ya, bila mereka bersedekah tu nakkan resit. Ya, terpaksa. Kita katakan tak menjadi masalah, terpaksa kerana nak diaudit. Itu baru di dunia. Bagaimanakah pula jika di akhirat nak diauditkan? Audit harta satu audit, masa satu audit, umur satu audit, kesihatan satu, la ilaha illallah. Sehingga kan perkara-perkara yang nak diauditkan ini membantu Allah untuk menyegerakan. Alhamdulillah dibantu. Apa yang membantunya? Tangan-tangan akan berbicara. Ya, tangan-tangan akan berbicara apa yang pernah kita lakukan. Kaki-kaki akan berbicara. Semua apabila Allah mengatakan sehinggakan kulit-kulit kita berbicara. Habis kita, tubuh badan kita semuanya kulit. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, mana nak lari bila diauditkan dengan cara yang begitu? Dahsyat. Allah sebutkan di dalam surah Fussilat. Cuba tengok surah Fussilat. Okey. Surah Fussilat, surah yang ke-41, juzuk ke-24. Ayat yang ke-20, muka surat 478. Jumpa ya, rasanya Quran kita sama je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ma ja'uha شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ya, menjadi saksi. Hari ni kita berlotion lah. Lotion, amboi, muka aku ni lembut, siap dengan lipstick, eyeshadow, pipi pink-pink. Untuk siapa akan dipertanyakan? Allah akan pertanyakan untuk siapa? Ya. Kita kelentong lah untuk suami saya, suami aku, tapi bawa keluar. Untuk siapa? Lalu kulit itu akan berbicara. Kenapa? Hati kita kalau dah lain, dia akan berbicara. Allah mengetahui, ya, kulit mengetahui kenapa dia make upkan, di make upkan. Tuan-tuan dan perempuan, dahsyat benda ni. Kalau sampai kulit yang menjadi saksi, tubuh badan kita 100% kulit. Mana nak lari? Rambut menjadi saksi. Alhamdulillah kalau botak waktu umrah tu tahallul botak, memang mendapat pahala yang besar. Tidak dinafikan. Lepas tu, kalau dia
Jangan sampai dia buat pang ke, ya, pendek sana, pendek sini, panjang tak tentu arah, dia akan jadi saksi juga. Oleh kerana itu berhati-hati. Tubuh badan kita, tetapi hak milik itu bukan 100% hak milik kita. Dia ada hak milik Allah yang kita kena jaga. Tuan-tuan dan perempuan, semuanya kehidupan kita ini milik Allah. Oleh kerana itu kita kena jaga semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat. Kalaulah jejak-jejak langkah kita itu diambil kira, yang mana ada di antara para sahabat Bani Salamah yang nak berpindah dekat dengan Masjid Nabawi, untuk dekat dengan Masjid Nabawi, senang solat berjamaah, rapat dengan Rasulullah. Rasulullah larang, jangan kamu pindah, kerana kesan tapak kaki kamu itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Lalu mereka tidak berpindah. Kita datang ke Kelas dari Puchongnya, dari Gombaknya, dari berbagai-bagai tempat, ya, Sungai Luinya ke, ya, Hulu Langat, akan menjadi saksi laluan-laluan itu nanti di akhirat. Kalau kita pergi tempat yang baik, kalau pergi tempat yang tak baik, akan jadi saksi juga. La ilaha illallah. Macam mana kita nak jawab depan Allah? Itulah audit yang Allah akan audit satu persatu. Pinggan mangkuk, ya, dah penuh dapur, letak dalam almari depan rumah, tapi yang almari depan rumah tu cantik sikit, ya, Pyrex ke apa ke, ya, pinggan-pinggan mangkuk yang cantik. Letak lagi dogif yang kecil-kecil yang cantik-cantik kan. Semuanya akan dihisap depan Allah. Mana nak lari? Aduh, memang tak lari. Memang tak boleh nak lari. Tuan-tuan dan perempuan, berkaitan dengan hisap, hanya Allah yang akan menentukan kedudukan. Oleh kerana tu, bagi kita, kita kena ikhlaskan amalan-amalan kita. Kerana amalan yang ikhlas dan bertepatan dengan sunnah, maka hisap dia confirm 100% selamat. Dia tak menjadi masalah. Ya. Tetapi bila amalan itu tidak bertepatan dengan sunnah, hisapnya jadi panjang. Dan di antara orang-orang yang bakal dihisapkan dengan panjang, ya, adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang banyak harta, banyak bendanya. Tetapi manusia tak sukalah, ya. Manusia sukalah banyak harta benda. Tetapi kalau mereka tahu bahawa mereka akan dihisapkan dengan banyaknya, dengan teruknya, yang mana ianya akan melambatkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Apabila Rasulullah SAW mengatakan, ya, tentang golongan-golongan fakir miskin di kalangan para muhajirin, mereka akan mendahului orang-orang kaya masuk syurga dengan jarak 40 tahun. 40 tahun, setahun di dunia bersamaan, setahun di akhirat bersamaan, 1000 tahun di dunia. 40 tahun. Apabila mereka datang ditanya oleh malaikat yang menjaga pintu, bagaimana kamu boleh datang secepat ini? Apakah kamu tidak dihisap? Lalu mereka mengatakan, apa yang nak dihisapkan kepada kami? Kami hanya ada, inilah baju dan juga pedang untuk berperang. Itu je. Ialah mereka muhajirin yang meninggalkan harta-harta mereka di Mekah, ya, semata-mata kerana Allah, ya, semata-mata berhijrah kerana Allah, tak ada bawa apa-apa. Bukan macam kita kalau nak berhijrah tu dia satu lori habis kita bawa. Mereka tidak. Lepas tu mereka berhijrah tinggal ikhlas, harta yang ada di Mekah mereka tak akan tuntut lagi. Itu asal nilai hijrah bukan sebarang hijrah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas Fathul Mekah. Disebabkan hijrah mereka ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau macam Saidina Osman ataupun Abdul Rahman Ibn Auf yang mereka tinggal harta di Mekah bukan sedikit-sedikit. Tara duduk di Madinah tak sampai 10 tahun boleh jadi billionaire, ya. Di Mekah berpuluh-puluh tahun, berapa banyak harta yang dia tinggal. Dan mereka tak klaim bila hari Fathul Mekah mengatakan, itu harta aku, itu tanah aku. Tak ada. Mereka tinggal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu. Jadi, orang-orang mukmin di kalangan muhajirin terus masuk syurga dengan begitu mudah. Kenapa? Yang nak dihisap hanya baju dan dengan pedangnya sahaja.
Bagaimana kedudukan orang-orang yang akan dicek satu. Apa dia? Dia angkat satu, misalnya piring. Dari mana dapat? Hasilnya dari mana? Dia kait satu sehingga clear, halal, ya, tidak ada unsur-unsur yang tak baik, maka barulah dikira di sisi Allah bagaimana. Wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi begitu terperinci sehingga kulit kita, mata kita, telinga kita menjadi saksi diambil kira. Ya, menjadi saksi diambil kira, maka ianya akan memberatkan urusan kita di akhirat kelak. Telinga kita duk dengar muzik, duk dengar lagu-lagu, dahsyat. Mata kita duk tengok filem-filem, duk tengok apa lagi, game lagi, ya, sampai tak tidur malam. Dah satu bab, apa kita nak jawab depan Allah nanti? Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Ya, Allah ampunkan kita. Kita tengok balik ayat ni tadi, kita sambung sikit. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, mengapakah kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami pandai pula berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menggerunkan dalam kehidupan kita di alam akhirat. Kita nampak kita berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah jadikan kita berkumpul dalam kumpulan yang dikasihinya, dirahmatinya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kita akan berkumpul di akhirat kelak, siapa di kalangan kita yang akan mendahului, ya, di sisi Ar-Rahman. Ustaz belum tentu, ya, ustazah belum tentu, tok guru belum tentu, siapa pun belum tentu. Hanya Allah yang mengetahui. Namun begitu kita terus berusaha, ya, dengan amalan-amalan soleh, supaya apa? Supaya bila Allah menghisap kita dengan hisap yang mudah, dan juga hisap kita dengan memberikan kebaikan yang begitu besar, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini di antara perkara-perkara yang menggerunkan kita di akhirat kelak. Kenapa? Bila dah dihisap, maka akan dikeluarkan amalan yang terbaik dan amalan yang terburuk. Maka itulah yang akan ditimbang di sisi Allah. Ya, siapa yang boleh menjaminkan dirinya akan berjaya? Tak ada siapa. Okay, tak ada siapa. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dalam beramal di dalam kehidupan dunia ini, supaya kita tidak terjebak dalam tipu daya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menyesatkan kita di sisi Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung surah yang berikutnya, surah Al-A'la. Baik, surah Al-A'la yang disebutkan yang paling tinggi, Al-A'la yang paling tinggi. Surah ini diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Barra Ibn Azib. Ia berkata, sahabat yang pertama kali datang kepada kami di Madinah adalah Mus'ab Ibn Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Mereka mengajar Al-Quran kepada kami. Kemudian datang Ammar, Bilal dan Sa'ad. Kemudian datang Umar Ibn Khattab membawa 20 orang. Kemudian datang Nabi. Aku tidak melihat penduduk Madinah bergembira kerana sesuatu seperti kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah, hingga aku menyaksikan anak-anak kecil berkata, lihatlah Rasulullah telah tiba. Beliau tidak datang ke Madinah sampai aku membaca, yakni aku hafal surah Sabbihisma Rabbikal A'la di antara surah-surah lain yang semisal dengannya. Okey, ini dari Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu, yang mana Bara' Ibn Azib di antara sahabat yang menghafal hadis yang berkaitan perjalanan kita waktu nazak sampai kita dikebumikan. Ya, dan alam di dalam alam barzah, ya, Bara' Ibn Azib yang menceritakan.
Okay. Dia kalau ikutkan di dalam hadis ini mengisyaratkan dia adalah penduduk Madinah. Dia menghafalkan surah Al-A'la ini dari lidah Mas'ab ibnu Umair dan beberapa orang sahabat, ya, yang mana Mas'ab ibnu Umair adalah utusan Rasulullah, duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah berhijrah. Nak menceritakan surah Makkiyah, surah Al-A'la ini adalah surah Makkiyah. Baik. Kemudian dia menyambungkan, dia kata, lihatlah Rasulullah telah tiba, yakni budak-budak kecil di Madinah waktu kedatangan Rasulullah. Kita tahu bahawa kedatangan Rasulullah SAW, ya, dalam perjalanannya menuju ke Mekah, kalau ikutkan, ya, berapa hari? Wallahu alam berapa hari, ya. Berapa ratus kilometer? Mekah Madinah 400 ada. 300 lebih. Boleh tengok dalam tu map. Okey. Tapi kalau perjalanan unta itu dikirakan 60 batu tu, ya, satu hari. 60 km satu hari. 60 batu pula. 60 km satu hari unta. Jadi kalau begitu lebih kurang 1 minggu, ya, perjalanan. Tetapi Rasulullah SAW tak sampai pada tempatnya dalam tempoh 1 minggu. Kerana apa? Kerana bersembunyi di gua Thur, ya, selama 3 hari. Oleh kerana itu, bila para sahabat yang menunggu Rasulullah di Madinah, bila sampai tarikh ataupun masa yang dijangka sampai itu tak sampai, ya, mereka mula tertanya-tanya, ke mana Rasulullah? Hari kedua, ya, tak sampai juga. Hari ketiga tak sampai juga. Di situlah datang perasaan mereka mengatakan mungkin Rasulullah telah dibunuh. Ya. Jadi sebahagian besar hampir-hampir meninggalkan kawasan tempat mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka excited sangat, ya, nak menyambut Rasulullah. Tapi dah 3 hari, ya, tak sampai-sampai. Apa hal ni? Message tak ada, WhatsApp tak ada. Yalah, zaman tu mana ada benda-benda yang begini, kan? Mana Rasulullah ni? Sewaktu mereka nak berundur, ya, meninggalkan kawasan untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang Yahudi nampak, ya, lelaki ini Rasulullah dari jauh, tapi dia katakan, "Oi, Tuhan, tok kamu yang kamu tunggu." Dia cakap lebih kurang begitulah. Ya, Tuhan, dari jauh dah nampak Rasulullah, ya, sedang datang. Dan tidak pula dikatakan Rasulullah disambut dengan tala'al badrul alaina. Kat mana datang pula tu, ya? Kita pun pening kepala nak keluarkan takhrijkan hadis-hadis yang begitu, ya. Tapi bagi mereka nakkan juga Rasulullah datang dengan ditepuk-tepukkan gendang. La'udzubillah min zalik. Okey, ala kulli hal, kanak-kanak menyambut, ya, kalau siapa yang memahami konsep orang-orang dahulu, ya, sebelum macam jemaah tu datang, kanak-kanak akan pergi dulu. Dia tengok-tengok apa dia, lepas tu dia balik ramai-ramai, dia kata, "Oh, Rasulullah datang, Rasulullah datang." Seolah-olah sambutan sambutan Rasulullah ataupun orang-orang yang utama ni didahului oleh suara kanak-kanak. Lepas tu barulah disambut, yang kita tahu, ya, sambutan masya-Allah, ya, meriah. Memang meriah, tapi tak adalah gendang-gendang, ya, gendang-gendang tala'al badrul ke itu apa semua. Dia kalau ada pun pengantin je datang, bana. Baik. Bundu sambut apa? Pengantin. Kahwin dulu. Sambut silat ke apa? Ke sambut bola? Pasu bunga. Baik. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz, "Halla sallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Alangkah baik jika engkau solat membaca surah Al-A'la, surah Asy-Syam dan surah Al-Lail. Yang mana dalam peristiwa ini kita tahu bahawa Muaz bin Jabal, dia lepas dia sembahyang dengan Rasulullah Isyak, dia pergi kepada kaumnya, dia jadi imam dan disolatkan kepada kaumnya. Ya,
Oleh kerana itu pada hukum hakam tu telah menjadikan hukum hakam dalam kita dalam fiqh Islami, yang mana kalau seorang tu dah pernah dah melakukan solat fardu, tidak menjadi masalah jika dia nak solat ke orang lain untuk bersedekah, untuk jemaahkan orang lain yang terlewat ke, tak menjadi masalah. Okey. Yang kedua, Muaz bin Jabal bila dia baca waktu dia solat ni, dia baca dengan bacaan yang panjang. Bacaan yang panjang yang mana yang menyebabkan orang di belakang ni banyak hal. Ya, bukan sedikit. Dia baca kalau ikutkan, kalau surah Baqarah nak baca solat jadi waktu solat Isyak, oi, letih tu. Ya, 2 juzuk suku ataupun 2 juzuk setengah. Berapa? 1 juzuk berapa jam? 1 juzuk 40 minit lebih kurang, betul? Ya. 2 juzuk 80 minit, lebih sikit, lebih kurang 100 minit. Subhanallah. 100 minit dekat 2 jam. Itu pun kalau tak gagap-gagap, tak terlupa. Kalau terlupa, tergagap, ya. Itu mau 10 jam. Baik. Jadi, ini kaedah yang amat penting bagi kita nak kena faham. Kalau kita solat berjemaah, jadi tu imam, maka tidak dibenarkan kita membaca bacaan yang panjang-panjang. Ini tu dia, solat jemaah, dia baca punyanya panjang, solat kat rumah seorang-seorang, dia tahajud baca kuliah kul huwallah. Tak jadi. Ya, solat berjemaah kena baca ringkas sahaja, pendek. Ya, paling kurang, ini pun dikategorikan panjang. Ya, di antara surah Sabbihi isma rabbikal a'la ataupun surah yang dibacakan apa? Wasyamsi waduhaha wal laili idza yaksha. Maka berlakulah salah seorang tu keluar daripada mufaraqah dalam solat. Dia keluar, maksudnya dia solat sendiri, lepas tu dia tinggalkan. Lalu dia ceritakan kepada Muaz. Lalu Muaz mengatakan orang itu munafik. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, amat penting dalam isu-isu yang begini untuk mengenali, pertama, untuk mengenali di antara sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik, dia tak mau solat berjemaah. Ya, tak mau dia. Kalau boleh, dia nak solat sendiri-sendiri. Dia solat tapi tak nak berjemaah. Pasal lambat, dia katakan lambat. Itu pasal Rasulullah kata, bila azan dah berkumandang di dalam masjid, ya, jangan keluar. Kenapa? Itu sifat orang munafik. Dia keluar daripada masjid. Ya, kenapa waktu azan baru nak keluar? Kan? Okey. Oleh kerana tu, bila dia mengatakan sifat munafik itu, satu bab. Dan kedua, kita nasihatkan, jangan menghukum orang munafik, melainkan ada fakta-fakta yang betul. Okey. Maka lelaki ini dibagi tahu bahawa Muaz bin Jabal mengatakan kamu munafik. Dia marah. Dia berjumpa Rasulullah SAW dan menceritakan hal bahawa Muaz bin Jabal telah mengatakan dia munafik. Lalu dipanggil Muaz, ya, datang untuk menyelesaikan masalah. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, dia munafik, waktu solat dia tinggalkan, ya, solat berjemaah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau solat fardu kita tengok apa masalahnya jika seseorang itu tinggalkan. Asalnya tak boleh tinggal. Waktu solat jemaah Isyak, solat fardu tidak boleh tinggalkan imam. Ya, kecuali dalam bentuk-bentuk tertentu. Kalau imam baca Fatihah pun tengah langgang, ya, makhraj tak betul apa semua sehingga lari makna, itu kita dah tegur-tegur tak mungkin boleh. Ya. Ataupun apa lagi, ya, dia ada syarat ketat sekali untuk meninggalkan imam. Tak boleh sesuka hati. Ya, kerana kalau tinggal juga, maka kita termasuk orang munafik. Kalau imam tu, alah, imam ni tua baca tak sedapnya, tak sedap lain cerita, tapi kena ikut. Ya, alah, imam ni bangun, Allah, tak larat kan, dah tua kan, Allah aku mufarakah, tak boleh, kena sabar. Ya, oleh kerana tu dalam bab ini kena berhati-hati. Okey. Maka Muaz mempertahankan bahawa dia munafik kerana tinggalkan waktu solat. Lalu lelaki ini menjawab, membalas, aku tidak meninggalkan solat, melainkan aku ada kerja. Sedangkan kamu membaca panjang, bacaan yang panjang.
Lalu Rasulullah mendengar kalimah itu. Ini datang hadis dia yang mana Rasulullah kata halla solaita, ya, dalam hadis yang lain afattanak, ya, wahai Muaz, kamu ni nak memfitnah, menjadikan agama ni fitnah ke Muaz? Kenapa kamu tidak solatkan orang dengan bacaan-bacaan yang ringkas? Sabihi isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Paling kurang bacaan-bacaan yang begitu. Ya, kalau nak panjang juga satu muka surat Quran 2 minit. Cukup. Bukan sampai panjang-panjang. Kenapa? Orang ada berbagai-bagai urusan. Ya. Kena pula kalau baby ada, ibu-ibu yang mendukung baby itu atau letak kat bawah bila baby itu menangis, ya, jadi risau. Sehingga kan Rasulullah mendengar baby menangis je, terus dia lajukan solatnya. Tapi kita berhadapan dengan masalah, ya, di Malaysia ada juga masjid-masjid dengar baby, terus dia jumpa mak baby tu. Kenapa bawa baby ni datang solat? Kesianlah orang nak datang solat. Apa salahnya? Rasulullah pun tak menghalang baby-baby datang solat bersama mak dan ayahnya. Bahkan kalau kita menyaksikan hadis, ya, Hasan Husin masuk dalam saf-saf solat tu sampai dia duduk belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kuda Rasulullah. Kan? Berarti Rasulullah pernah buat dia naik kuda di belakang sehingga waktu solat tu mereka duduk di belakang Rasulullah waktu sujud. Riwayat sahabat ni, sahabat mengatakan, punya lamanya Rasulullah sujud, aku ingat Rasulullah dah kena bunuh. Ya, mungkin ada orang tikam dia. Aku angkat kepala, aku lihat Hasan dan Husin di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau kita buat dukung baby tengah solat, habis kena cop. Apa dukung solat? Kan? Tak boleh. Mulalah dia kiaskan najis lah, apalah, pampers begitu. Dia mulalah. Okey, ala kulli hal. Nak menceritakan Rasulullah marah kepada Muaz dengan sifatnya membaca panjang dalam solat fardu. Okey. Maka selepas tu Muaz tidak baca panjang. Okey, kalau imam baca solat tarawih panjang, kita nak mufaraqah, macam mana? Apa hukumnya? Boleh ke? Betul ha? Ni nak dekat Ramadan ni. Panjang sangat tu imam ni kan. Nak habis satu juzuk dalam satu malam. Okey, solat sunat tak menjadi masalah, kita tinggalkan. Solat sunat tak menjadi masalah. Ya. Solat sunat tak menjadi masalah. Kenapa? Ianya solat sunat. Kalau solat fardu sahaja yang tidak dibenarkan. Tapi rugilah. Cuma rugi dia sudut berjemaah. Tapi kalau tak larat sangat, duduk. Oh, imam baca panjang, aku ni dah tak larat. Saya ingat lagi budak waktu kami sembahyang di Pakistan tu. Yalah, satu juzuk nak dibaca. Budak kecil sembahyang ikut sama, siap tangan macam tu. Kaki pun. Penat kan? Tapi ala kulli hal tak menjadi masalah kalau kita duduk. Tak jadi masalah. Buat seorang duduk, semua duduk kan, pun tak jadi masalah. Kerana dia solat sunat. Okey? Duduk tidur tu lain cerita pula. Tak, dia asalnya kalau tak menjadi masalah lah. Kita nak tidur pun tak apa. Ya, tapi solat lain kali lah. Tidur. Solat gerhana panjang. Ya. Yang penting yang tidak dibenarkan mufaraqah adalah solat fardu. Solat sunat tak menjadi masalah. Kenapa? Tapi solat sunat ni dia mempunyai kelebihan-kelebihan lah kalau berjemaah, yakni solat tarawih, ya, seperti dia qiyamul lail kalau berjemaah dengan imam, ada syarat-syarat dia. Wallahu alam. Baik. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Nu'man ibn Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah dalam solat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Dan jika bertepatan dengan solat Jumaat, maka baginda membaca kedua surah tersebut seluruhnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya serta Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun redaksi Muslim dan para penyusun kitab-kitab sunan adalah beliau membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah dan dalam solat Aidul Fitri dan Aidul Adha serta dalam solat Jumaat, dan terkadang solat Aid dan solat Jumaat terkumpul dalam satu hari hingga beliau membaca kedua surah tersebut pada solat keduanya. Ya, maksud dia apa dia? Solat Aid berkumpul dengan solat Jumaat.
Kita selalu dah ya, berlaku solat Aid berlaku pada solat hari Jumaat. Maka bagaimana kedudukan solat Jumaat itu? Ya. Kalau bagi mereka yang dah faham tak apa, tapi bagi mereka yang tak faham, ya, kita terangkan bahawa bila berlaku solat Aid pada hari Jumaat, maka solat Aid didirikan, solat Jumaat ada pilihan. Maksudnya solat Jumaat sama ada nak buat solat Jumaat dengan khutbah apa, satu set solat Jumaat tu, ataupun hanya solat Zuhur. Ya, dia tak boleh hilang salah satu tu. Sama ada nak buat juga solat Jumaat ataupun solat Zuhur, tidak menjadi masalah. Okey. Baik. Kenapa memadai satu apa yang disebutkan berkumpulnya umat Islam pada satu hari dah memadai. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya dari hadis Ubay ibn Ka'ab, Abdullah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Abza dan Aisyah Ummul Mukminin bahawa Rasulullah membaca surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun serta surah Al-Ikhlas dalam solat witir. Riwayat dari Aisyah menambahkan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, ini di antara witir yang dibuat oleh Rasulullah, membaca 3 surah ni, Al-A'la, Kafirun dan Al-Ikhlas. Solat witir, yang mana solat witir adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita, dan jangan tinggalkan, kalau boleh jangan tinggalkan solat witir. Baik, kita mulakan di dalam surah Al-A'la, ayatnya ada 13, yang mana surah ini bermulakan dengan surah tasbih, ya, ayat-ayat tasbih. Di dalam Al-Quran lebih kurang ada 5 ayat tasbih, ke-7, 5 atau 7, 5. Ya, yang bermula dengan tasbih, di antaranya surah Al-A'la, kemudian surah Al-Hadid, 2, yang ketiga surah Al-Hasyr, keempat surah As-Saff, yang kelima surah Al-Jum'ah, 7, yang keenam surah At-Taghabun, yang ketujuh surah Al-Isra. Masya Allah, baru nak sebut, nak bagi hadiah dah sebut, tak jadi. Okey, surah Al-Isra. Okey, jadi 7 yang disebutkan cuma, tapi hadis itu dhaif. Ya, yang mana Rasulullah adalah hadis itu mengatakan Rasulullah membaca tasbihat, surah-surah yang bentuk tasbihat sebelum tidur. Ya, waktu saya buat buku adab-adab tidur tu, saya letakkan, lepas tu dapati hadis lemah, hadis dhaif. Ya, ala kulli hal, ya, itu dia 7 surah yang bermulakan dengan tasbihat. Kalau kita tengok pada ayat tu, sabbihisma rabbikal a'la. Dalam surah At-Taghabun dimulakan dengan yusabbihu lillahi ma fis samawat, dan dalam surah Al-Jum'ah yusabbihu lillahi ma fis samawat. Dalam surah As-Saff sabbaha lillahi ma fis samawat. Dalam surah Al-Hasyr sabbaha lillahi ma fis samawat. Kemudian dalam surah Al-Hadid sabbaha lillahi ma fis samawat. Dan surah Al-Isra subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Okey, jadi itu dia, surah ini disebutkan surah tasbih, ya, tasbihat. Dan bila kita menyebutkan kalimah tasbih ini, ialah kalimah yang menyucikan Allah dengan sebenar-benar cucian, yakni mengagungkan Allah, mengangkatkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kita buang segala sifat-sifat kekurangan yang diletakkan oleh orang-orang kafir terhadap Allah. Allah tidak ada sifat baginya sifat kurang. Allah bersifat agung, bersifat bersih, bersifat mulia, ya, kemuncak keagungan, kemuncak kehebatan, kebersihan dan segala-gala kebaikan adalah milik Allah. Okay. Jadi tasbih
Maksudnya mengagungkan Allah dengan sifat yang betul itu dimulakan dalam ayat ini, dan insya-Allah kita akan bahaskan ayat ini bagaimana disebutkan sabbihisma rabbikal a'la. Kerana kalimah a'la itu diletakkan satu kalimah yang agung yang berkaitan dengan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ya, ianya bukan satu kalimah yang bermain yang sekadar sebut a'la aja ya. Wallahu alam bisawab. Okey, ada apa soalan? Fatwa baru yang berkaitan dengan Tarikat Naqsyabandi ke? Ya. Kita ikut ulul amri dalam perkara ma'ruf yang betul saja, okey. Tetapi ingat, okey, cara dia kita kena faham yang dikatakan bila ulul amri mengarahkan as-sam'u wa ta'ah, kita taat dan patuh selagi tidak bercanggah dengan syariat. Okay. Selagi tak canggah dengan syariat, walaupun urusan dunia, itu yang jadi isu COVID, kena cucuk, jadi isu misalnya traffic light, ya, itu semua urusan-urusan yang dibenarkan, yang mendatangkan manfaat, maka taat, tak apa, tak jadi masalah. Ya, bahkan diarahkan. Tetapi bila bercanggah dengan syariat, ya, misalan dalam peristiwa yang berlaku pada Imam Ahmad Hanbal, yang mana ulul amri memaksa beriman bahawa Al-Quran itu makhluk, kan? Akidah tu, kan? Imam Ahmad taat tak? Tak taat. Tetapi tidak keluar menentang. Itu penting. Maksudnya bukan kita tak taat, kita nak lawan raja, nak lawan tu, kan? Ya, tak taat dalam perkara itu kita tak taat. Perkara lain selagi tak melanggar syariah kita taat. Tetapi perkara itu kita takkan taat, namun begitu kita tak keluar menentang. Ya, maksudnya menentang cara yang agresif, tak. Kita menentang dari sudut hujah. Ya, benda ni salah. Okey? Macam itu kaedah dia. Ini di antara berkaitan, bukan maksud tak taat tu kita terus nak lawan. Ini salah faham berlaku pada masyarakat kita. Tak boleh taat. Habis tak boleh taat, apa kita nak buat? Kita kena lawan. Itu salah. Tak taat, namun kita berdiri, pendirian kita tetap tegas dalam bab ini, benda itu tetap salah. Kita katakan, namun kalau mereka nak paksa, kita tak taat lah, itu je lah. Ya. Namun kita nak keluar, ya, nak jadi seperti Khawarij, tak. Ya, kita menentang dia sudut, apa hujah dia, kita lawan dengan hujah. Dia terima tak terima, itu tak menjadi masalah bagi kita. Yang penting kita perlu menyampaikan bayan yang sebenarnya apa yang dibawa itu adalah tak betul. Ya, okey. Jadi itu kaedah tu merangkumi segala-galanya. Yang mana tak betul pada syariat, kita tak setuju, tetapi bukan kita menentang lawan secara agresif. Ya, ingat tu. Kita tak setuju dan kita bangunkan hujah kita. Kalau dia tangkap kita, macam mana? Panggil rakyat demonstrasi, tak. Bersabar. Ya, jadilah macam Imam Ahmad. Ya, kerajaan itu tak setuju, dia tangkap Imam Ahmad, dipenjara dan diseksa. Kalau ikutkan Imam Ahmad tu, kalau dia kata lawan, tumbang. Kerajaan Abbasiyah tumbang. Tapi tak. Imam Ahmad tahu kedudukannya, kaedahnya. Itulah imam yang agung, ya, subhanallah, ya, yang mendatangkan kebaikan pada ummah. Okey. Jadi oleh kerana itu semua sekali tak kiralah perkara-perkara yang bercanggah yang syariat, maka kita tak setuju. Namun bukan kita menentang, kita akan cuba tegur secara baik. Macam seorang anak bila tengok dengan ayah maknya tersilap, takkan nak terus maki hamun, tak. Ya, tak setuju, tegur ibu ayah cara baik. Itu je cara dia. Wallahu alam bisawab. Itu je boleh jawab. Ahlan wa sahlan. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah.